baik. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca umum kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabi insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada islamu ghariban wa sayauhu ghariban kama bada al-fathu ba'da al-ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang dan kembali menjadi dagang. Berbahagialah pada orang yang dagang, insyaAllah. Betul kan kita? Dia punya contohnya apa? Mikrofon yang bawah. Kata tepi. Nih. Oh, nih. Tanggal dulu. Tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kadang suara dulu kita detek suara. Alhamdulillah, insyaAllah. Yang dihormati pengurusi suruhnya datang pada surau. Kemudian dihormati juga terima suruhnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat bahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Ta'ala kerana bersama sekali lagi malam ini, insyaAllah. Jadi malam ini kita sambung kitab hadis Hadis 40. Muka surah apa tu? 295. Petunjuknya masih lagi hadis yang tu kan? Hadis kursi kan? Okey. Hadis kursi itu hadis tu panjang. Jadi malam ni kita lihat dia punya penunjuknya ataupun dilalahnya. Baik. Hadis kursi, hadis yang ke apa tu? Hadis yang ke-24 Hadis yang daripada Abu Dzar Al-Ghafari itu. Yang mana Allah Ta'ala menyebut, dia kata antaranya lah, tak sebut semua lah, tapi banyak kan. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum
Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum. Dan seterusnya lah. Jadi antara kandungan hadis itu di mana Allah Ta'ala sebut, dia kata dalam firman-Nya, ya ibadi wahai hamba-Ku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku jadikan antaranya di antara kamu itu perkara yang diharamkan. Fala tazalamu, maka janganlah kamu menzalimkan orang lain ataupun diri kamu sendiri. Ya ibadi wahai hamba-Ku, kullukum dhalun, setiap kamu tu dalam keadaan sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, oleh itu mohonlah hidayah padaku. Ahdikum, nasihat aku beri hidayah kepada kamu. Kullukum ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hamba-Ku, setiap kamu itu adalah merupakan ja'iun, orang yang tidak berpakaian. Bukan ja'i, mana orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, oleh itu mohonlah bantuan makanan daripada aku. Ut'imkum, nasihat aku beri makan kepada kamu. Dan seterusnya lah. Baik, malam ni kita lihat dia punya dilalah, petunjuk ataupun pengajaran-pengajaran yang dapat dalam hadis ni lah. Antaranya ada yang ke-24 yang tersebut menunjukkan, pertama, bahawa kezaliman adalah satu perbuatan yang amat terlarang. Jadi zalim tentang merupakan satu perbuatan yang amat ditegah ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam bentuk dan cara apapun juga, sama ada dengan alasan maupun tidak. Hingga Allah Ta'ala sendiri menurut yang ditegaskan hadis tersebut telah mengharamkannya atas dirinya. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala telah mengharamkan zalim atas dirinya, maka oleh itu janganlah kamu zalim orang lain. Dan kalau tuan-tuan lihat pada nama-nama Allah, Asmaul Husna kan, nama-nama Allah, tidak pun terdapat perkataan zalim ataupun zulmun. Tidak ada nama Allah Ta'ala itu zalim. Oleh itu maka Allah Ta'ala telah mengharamkan kezaliman terhadap makhluk sesama makhluk, makhluk terhadap Tuhan, makhluk terhadap diri sendiri. Maka janganlah buat kamu zalim, jangan buat zalim. Baik. Jadi di sini mungkin ada orang yang bertanya lah. Di sini mungkin ada orang bertanya, mengapa Allah Ta'ala haramkan kezaliman ke atas dirinya, padahal sifat itu tiada baginya atau mustahil atasnya. Jadi pengharamannya berarti mengharamkan perkara yang maklum. Mengharamkan perkara yang maklum, benda yang tak ada. Maklum mana tak ada lah, benda yang tak ada. Jadi bagaimanakah boleh jadi demikian? So persoalannya, kenapa boleh menjadi begitu? Allah Ta'ala kata dia tak ada sifat zalim, kan? Kenapa Allah Ta'ala menegah daripada zalim? Tiada sifat zalim bagi Allah Ta'ala, dan mustahil sifat zalim ada pada Allah. Jadi pengharamannya berarti mengharamkan perkara yang maklum, benda yang tak ada. So bagaimanakah boleh jadi demikian? Jawapannya, walaupun kezaliman itu tidak ada baginya Allah, namun diharamkannya juga sebagai satu bentuk perbuatan yang ada. Maksudnya ialah supaya mudah dimengertikan dan difahami sedalam-dalamnya hakikat dari pengharaman itu, iaitu kezaliman itu bukan sahaja diharamkan ke atas mereka, tetapi diharamkannya atas dirinya Allah lebih dahulu. Tetapi diharamkannya atas dirinya lebih dahulu. Nampak tak? Jadi sebelum Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman terhadap orang lain, makhluk terhadap makhluk, diharamkan buat zalim. So Allah Ta'ala haramkan zalim tu atas dirinya dahululah. Nampak tak? Atas dirinya sendiri. Barulah diharamkan kezaliman itu terhadap makhluk ataupun makhluk terhadap makhluk yang
yang lain. Jadi mengingat akibatnya amat buruk lah. Kerana kesan pada zalim ni amat buruk lah. Kita boleh menindas orang, kita boleh orang kata menyebabkan orang mati, meninggal dunia, ataupun contohnya akan kehilangan harta benda lah, kehilangan harta benda, ataupun boleh menyebabkan orang masuk penjara sebabkan kita zalimkan orang lain. Jadi orang yang kena zalim tu boleh sebabkan dia masuk penjara, kita fitnah dia dan sebagainya. Kan fitnah termasuk dalam bentuk zalim juga. Jadi sebabkan kita fitnah orang itu, jadi orang pun masuk penjara. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dahulu. Macam tu. Baik. Kemudian bencananya tidak pernah lenyap dan keadaannya begitu juga. Walaupun berlainan dari semasa ke semasa, tetapi hakikatnya adalah satu, iaitu menghapus suatu yang hak dari satu golongan yang lain. Menghapus suatu yang hak dari satu golongan ke golongan yang lain. Kadang-kadang kezaliman itu menjelma sebagai satu keadilan untuk kebaikan, padahal hakikatnya itulah zalim juga. Hakikatnya itulah bentuk zalim jugalah. Cuma zalim ni banyak bentuk kan. Zalim pun banyak bentuk. Syirik pun termasuk dalam bentuk zalim juga. Syirik termasuk dalam bentuk kezaliman. Kenapa zalim? Kerana kita melakukan ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hakikat ibadah itu ialah kepada Allah. Bila kita ibadah pada selain Allah, pada patung berhala, kepada pokok, pada busut, gunung apa sebagainya kan, bintang ke bulan, sembah bulan, sembah bintang, sembah matahari. Okey. Jadi maknanya hamba tadi telah melakukan satu bentuk kezaliman, melakukan ibadah kepada satu benda yang tidak layak untuk disembah. Macam tu. Baik. Seterusnya, dengan mendahulukan pengharaman itu ke atas dirinya, memberi satu contoh pengajaran kepada mereka, iaitu setiap orang yang hendak menyuruh dan melarang sesuatu hendaklah dimulai dengan diri sendiri. Apa tak? Ni nak beri contoh pada kita lah tentang satu tabiat yang baik yang kita kena ada. Sebelum kita ajak orang buat baik, kita kena buat baik dulu. Kan? Sebelum kita cegah orang daripada buat mungkar, so kita kena cegah diri kita dahulu. Sama juga pada Allah Ta'ala tadi. Jadi Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dahulu, sebelum dia mengharamkan kezaliman terhadap makhluk itu. Nampak tak? Ini satu sikap dan contoh yang baiklah, yang sepatutnya ada kepada kita lah. Kalau kita jenis orang yang suka, orang kata berdakwah ni, nasihatkan orang dan sebagainya, so kita nasihatkan diri kita dahulu lah sebelum kita nasihat orang lain. Macam tu. Faham kan? Baik. Jadi seterusnya, dengan mendahulukan pengharaman itu ke atas dirinya, memberi satu contoh pengajaran kepada mereka, iaitu setiap orang yang nak menyuruh dan melarang sesuatu hendaklah dimulai dengan diri sendiri. Kalau tidaklah ada nilai dan artinya sama sekali lah. Tak? Jangan nanti kita diibaratkan seperti ketam yang mengajak anaknya berjalan lurus. Dia suruh anak dia berjalan lurus, okay? Tapi dia sendiri pun berjalan tak lurus, kan? Jalan sengit lah. Jalan sengit. Ada berjalan ketam dia berjalan lurus tak? Tak ada kan? Dia sengit jalan kan? Faham tu lah tabiat dia. Contoh ibaratnya lah. Faham kan? Tuan-tuan? Baik. Yang kedua, bahawa segala persoalan hidup seorang manusia rohani dan jasmani, jiwa dan badan, tidaklah dapat dipisahkan daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh dipisahkan hidup kita daripada Allah, kerana kita memang sentiasa memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama sekali dalam masalah rezeki lah. Rezeki, kalau tak ada rezeki pada Allah Ta'ala, kita pun tak tahu macam mana nak hidup. Kalau Allah Ta'ala tak sediakan air pada kita untuk kita minum, macam mana kita nak hidup? Kerana
tubuh badan kita memerlukan kepada air. Tubuh badan kita lagi juga memerlukan kepada udara, oksigen kan, untuk kita hidup. Kalau tak ada oksigen macam mana? Sudah tentu dalam beberapa minit je kita kemungkinan dah sesak nafas. Sesak nafas akhirnya meninggal dunia. Baik. Jadi segala persoalan hidup seorang manusia, rohani, jasmani, jiwa dan badan, tidaklah dapat dipisahkan daripada Allah. Artinya tidaklah dapat dipandang sebagai persoalan sendiri yang diurus dan dikendalikannya sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita sentiasa ada hubungan dengan Allah, terutama sekali dalam bab makan minum tadilah. Dan satu lagi bab hidayah petunjuk. Hidayah petunjuk daripada Allah kita sangat perlukan lah. Kalau tak ada hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala, kita pun tak tahu macam mana sosok baik lah dalam kehidupan kita ni. Baik, seterusnya, tetapi mempunyai hubungan dengan Allah sebagai hubungan antara makhluk dengan Khalik. Makhluk mana yang dicipta, Khalik yang pencipta, itulah Allah. Antara yang dicipta dengan yang mencipta, sama ada dalam bidang agama maupun dalam bidang lainnya. Sebab itu tuan-tuan, sebagai seorang yang bersifat demikian, maka sudah semestinya diarahkan supaya kita selalu memelihara hubungan itu, memerlukan sentiasa kita pelihara hubungan kita dengan Allah. Kita sentiasa menghabiskan masa kita dengan ibadah kepada Allah. Walaupun zahiriat kita nampak kita bekerja, niat kita kerja untuk apa? Kerana Allah. Kemana saja aktiviti kita, harian kita, semuanya mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpakaian, pakaian kerana Allah. Berumah tangga, berkahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bekerja betul juga. Pergi bekerja, pagi pergi kerja, balik petang, kadang balik malam. Kita niat semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ada pahala. Macam tu. Baik, seterusnya, maka sudah semestinya diarahkan supaya ia selalu melihara hubungan itu dan memohon kepadanya untuk menolong membuka jalan yang semudah-mudahnya bagi mendapatkan segala keperluan hidup. Faham tak? Kita memang selalu memerlukan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Hatta dalam bab makan minum pun kita memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang berlaku itu kan, yang saya ceritakan itu di muka surat 283 tu kan. Kisah Nabi Musa tu lah. Musa kan. Jadi Musa dia malu nak minta pada Allah hari tu kan. Musa nak malu minta pada Allah. Kenapa? Kerana dia rasakan nikmat dah lampau banyak sangat Allah Ta'ala daripada dia. Hadis menyatakan bahawa naklah seorang kamu memohon sekalian hajatnya kepada Tuhannya, hingga tali kasutnya apabila terputus pun dia mohon hajat pada Allah, supaya Allah Ta'ala menyambung ke semula tali kasutnya lah, ataupun menggantikan tali kasut dengan tali kasut yang lain. Tahu tak? Tali kasut ke kasut kau tak salah. Kadang kasut pun kadang kita bila dah lama pakai, dah kena air, tercabut kan. Kasut kita kalau dah kena air itu dia tercabut lah. Walaupun hebat kasut kita tu, Cina yang jual tu kata ni bagus kasut ni, tak rosak, tahu tak? Tapi bila kena air rosak juga tu kan. Jadi hatta kalau kasut kita tangga ke terkoyak ke dan sebagainya, kita mohon kepada Allah Ta'ala lah, supaya Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik daripada itulah. Macam tu. Dan antaranya lagi seperti orang salaf, orang dahulu yang melakukan maksud hadis itu, di mana mereka selalu mohon Allah Ta'ala sekalian hajatnya, hinggakan garam, tepung, roti mereka pun, dan rumput, bahan makanan kambing pun mereka sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala lah. Kan? Seperti Nabi Musa, ada pula ceritakan yang menyatakan bahawa Nabi Musa pernah mengatakan kepada Allah, "Ya Tuhanku, wahai Allah, Engkau telah berikan padaku segala hajatku di dunia ini. Maka malulah aku nak mohon lagi padamu ya Allah."
Maka Allah Ta'ala lalu berkata, mohonlah kepadaku walaupun yang engkau hajatkan itu garam, tepung, roti engkau dan rumput himar engkau. Rumput himar ni kedai lah. Betul tak? Hari itu kita dah baca kan? Sebenarnya walaupun dah banyak nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita kan, kita boleh lagi mohon nikmat-nikmat yang lain lah. Hatta tepung kan, garam ke, roti ke dan sebagainya, kita mohonlah kepada Allah Ta'ala lah, supaya berikan rezeki pada kita. Dia dalam bentuk rezeki kita tu. InsyaAllah. Baik, kita kembali pada tadi. Baik. Dan ini pula semestinya diarah supaya ia selalu memelihara hubungan itu dan memohon kepadanya Allah untuk menolong membuka jalan yang semudah-mudahnya bagi mendapatkan segala keperluan hidupnya. Nampak? Kita kena selalu minta keperluan hidup kita kepada Allah Ta'ala lah. Apa tu? Cerita borak. Duduk sini dengar, duduk depan tu. Baik. Dengan ini tuan-tuan, dengan ini pula terbuktilah betapa kelemahannya dan kekurangan tenaganya yang memerlukan perlindungan dan kekuatan daripada Allah Ta'ala yang maha kuat. Nampak tak? So kita memang selalulah kena mohon Allah Ta'ala kekuatan, ataupun apa sajalah. Kalau boleh dalam urusan hidup kita ni sentiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala lah. Bukan makna kita menafikan ujian Allah. Okey, kita tak boleh menafikan ujian Allah. Ujian Allah Ta'ala juga satu nikmat pada kita juga. Satu nikmat juga. Ujian kan. Dengan ujian tadi sudah tentu dia akan uji kita untuk bersabar. Bila sabar ada pahala tu tak? Kan? Ada masanya kita tidak diuji. Kita hidup dalam keadaan selesa kan. Selesa, senang. Tapi sebenarnya selesa dan senang tu pun ujian juga pada sebahagian orang. Betul tak? Kerana dengan selesa dan senang itu, ada di kalangan kita kadang-kadang lupa pada Allah dan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila lupa ibadah Allah Ta'ala, akhirnya jauhlah diri daripada Allah Ta'ala lah. Macam tu. Sebabnya kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Saya teringat ada satu dialog hujah. Allah Ta'ala berhujah pada hamba pada kiamat. Saya petik benda ni dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Al-Alim Al-Almah Syekh Osman bin Sihabuddin Al-Pontiani. Al-Pontiani. Apa nama Pontiani apa? Al-Pontiani. Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak, dia kata Al-Pontiani. Syekh Osman bin Sihabuddin Al-Pontiani, dalam kurungan Pontianak, Kalimantan Barat. Masya Allah tuan. Bukan Pontianak ayam mengilang-ngilang itu, bukan. Memang tempat dia namanya Pontianak tuan-tuan. Okey. Apa disebut dalam kitab ni? Dia kata bahawa Allah Ta'ala berhujah bersangatan kuat murka kepada hamba pada hari kiamat dengan 4 golongan hamba. Akhirat besok tuan-tuan, Allah Ta'ala berhujah dengan 4 jenis kumpulan manusia ataupun 4 jenis orang hamba atas 4 jenis daripada manusia. Maka Allah Ta'ala berhujah kepada sekian orang yang kaya dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Sulaiman bin Daud. Allah Ta'ala berhujah dengan sekalian orang yang kaya-kaya ni, kan, dengan memberi alasan, kan, dengan menggunakan nama Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa kata Allah Ta'ala? Firman Allah Ta'ala, dia kata bagi mereka itu, kerana apa kamu tinggal tidak mau berbuat ibadah kepadaku, kata Allah. Kenapa dulu kamu kat dunia tak mau beribadah kepada aku, kata Allah.
Pada siapa Allah Ta'ala kata ni? Pada orang-orang yang orang-orang kaya lah, duit banyak, harta berlimpah ruah. Okey. Lalu apa mereka jawab? Dia kata, engkau kasih kami, ya Allah, engkau telah beri kepada kami harta benda yang banyak. Dengan harta benda yang banyak tadi menyebabkan kami lalai, kata mereka lah, sehingga kami lalai beribadah padamu ya Allah. Kenapa? Kerana kami sibuk dengan harta kami. Dan kalau boleh kami nak jadi orang yang kata raja, seperti raja lah, sultan atau raja. Raja sultan kan banyak harta kan, tak? Macam tu. Ada tak raja sultan yang tak banyak harta? Tak ada. Kecuali orang yang nama raja kapur ke, raja apa ke kan. Dia nama dia raja, tapi dia bukan kaya. Ini raja betul kan, raja betul kan kaya kan. Dalam negara hasil dia banyak. Baik. Jadi alasan mereka itulah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apa juga raja terlebih besar kerajaannya daripada Nabi Sulaiman. Apa juga banyak harta terlebih besar, lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Padahal dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Siapalah dunia ni raja yang paling kaya, kata Allah Ta'ala. Sudah tentu Nabi Sulaiman lah. Sulaiman yang dia boleh memerintah jin kan, jin, syaitan dan sebagainya. Boleh diperintah Nabi Sulaiman AS. Jadi Nabi Sulaiman kata, Allah Ta'ala kata, kamu lihatlah kepada Nabi Sulaiman, kaya tak? Kaya. Tapi kenapa dia boleh beribadah padaku? Kenapa dia tidak tinggal ibadah padaku? So kamu tak boleh beri alasan lah, disebabkan kamu kaya, harta yang banyak. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berhujah pula dengan Allah Ta'ala berhujah dan berhujah Tuhan atas sekalian hamba-Nya dengan Nabi Yusuf bin Yaqub pula. Firman-Nya bagi mereka, kerana apa juga kamu tinggal beribadah kepadaku. Maka berkatalah mereka itu, kami berbimbang dengan berkhidmat dan kami bersibuk dengan supaya kami berkhidmat dengan raja penghulu kami. Maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka, apa juga hamba terlebih daripada Nabi Yusuf AS. Dia berada di bawah raja, arahan raja. Dan perempuannya, perempuan ni maknanya Siti Zulaikha lah kan. Siti Zulaikha dia punya ibu angkat kan. Padahal dia tiada tinggal untuk berbuat ibadah kepadaku, kata Allah. So tak ada alasan lah. Kalau seandainya kamu sibuk berada di bawah arahan orang kan, menunaikan hajat dan juga perintah orang lain, sehingga kan kamu tinggal untuk beribadah kepadaku. Kamu lihat sajalah pada Nabi Yusuf AS, yang mana dia berada di bawah raja, tetapi dia tidak pernah tinggal beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan dia selalu mengikut arahan ibu angkat dia. Tetapi ada satu yang dia tak ikut tadi kan, buat benda tak elok lah, dia tak nak ikut. Tapi dalam masa sama dia tidak tinggal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya tuan-tuan, kemudian Allah Ta'ala berhujah pula dengan orang yang sakit. Orang sakit dengan nama Nabi Allah Ayub AS. Maka Allah Ta'ala berfirman pada mereka, kerana apa juga kamu tinggal beribadah kepadaku. Mereka jawab, kami sakit ya Allah. Disebabkan kami sakit, kami tak ada masa nak ibadah pada Allah, kerana sibuk dengan melayan sakit kami. Maka Allah Ta'ala kata bagi mereka itu, hambaku Ayub, dia bersangatan sakit yang kutimpakan pada dia, padahal dia tidak pernah meninggalkan ibadah padaku, kata Allah. Dia tak pernah meninggalkan ibadah padaku. So apa alasan kamu untuk meninggalkan ibadah? Okey. Kemudian Allah Ta'ala juga berhujah dengan terhadap orang miskin pula, dan berhujah Tuhan atas orang miskin. Firman-Nya bagi mereka itu, kerana apa juga kamu tinggal beribadah padaku. Lalu mereka berkata, ya Allah, kami miskin.
Kami miskin, tak ada apa benda untuk tak nak orang kata kain pun kadang-kadang tak bertukar kan, tak bertukar. So macam mana nak ibadah padamu ya Allah? Maka Allah Ta'ala berkata, hai hambaku, hai kamu semua, lihatlah kepada hambaku, iaitulah Nabi Isa AS. Dia terlebih fakir orang yang dalam muka bumi, padahal tiada memilih sesuatu daripada dunia, maka tiada baginya rumah, dan dia pun tak ada harta, dan dia pun tidak ada perempuan, tidak ada isteri, padahal tiada meninggal dia buat ibadah kepadaku. Dia tak pernah mengajar ibadah padaku. So maknanya Allah Ta'ala berhujah dengan 4 golongan tadi, dengan memberi alasan, kan, para nabi dan para rasul, mereka ada yang kaya seperti Nabi Sulaiman, kan, kemudian Nabi Yusuf AS berada di bawah perintah orang lain, tak? Walaupun akhirnya Nabi Yusuf jadi pemerintah Mesir, tapi awalnya dia berada di bawah arahan orang lain, tu tak? Okey. Kemudian yang ketiga tadi apa? Orang yang sakit, Nabi Allah Ayub AS. Nabi Ayub, tak? Dia sakit teruk, sehingga kan isteri dan anak semua pergi meninggalkan dia. Kemudian berhujah pula dengan orang yang miskin. Dia bagi contoh Nabi Isa AS, seorang yang miskin, fakir miskin, susah hidup dia. Tapi semua golongan tadi, Nabi dari orang Nabi tadi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala besok akan berhujah dengan golongan-golongan yang ingkar inilah. Itu dengan menyebut nabi-nabi dan rasul-rasul gitu. So tak ada alasan lah maksudnya untuk kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang ketiga, akhirnya kita kembali pada tadi, akhirnya hadis tersebut menunjukkan bahawa segala amal akan diperhitungkan secara saksama dan juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau balasan itu di akhirat, maka itu sudahlah wajar dan terang. Tetapi ada kemungkinan pula balasan tersebut akan diberikan kat dunia lagi dah. Kat dunia Allah Ta'ala nak bagi balasan. Betul tak? Betul? Ada kan? Banyak balasan kalau Allah Ta'ala kat dunia bagi dah. Contoh sebelum ni kita sakit, kan? Kita sakit, lepas tu kita banyak bersabar, kita berdoa pada Allah, kan? Kita Allah Ta'ala bagi kesembuhan pada kita. Sebab antara bentuk balasan juga. Ketenangan, hidup tenang tu kan, itu pun dalam bentuk balasan juga yang kita dapat. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maksudnya barang siapa berbuat kebaikan dari orang lelaki atau perempuan, padahal dia beriman kepada Allah, maka kami akan hidupkannya, kan, dengan penghidupan yang baik. Nampak? Dengan penghidupan yang baik. Beri mereka penghidupan yang baik. So penghidupan ada dua. Satu penghidupan di dunia, satu lagi penghidupan di akhirat. So siapa yang mengerjakan amalan soleh akan dibagi kehidupan itu, sama ada dunia atau akhirat. Dunia kehidupan yang baiklah, senang, selesa kan. Akhirat lebih baik lagi. Kerana manusia ni tuan-tuan, dalam hubungan dengan akhirat ada 4 kategori kan. Macam saya lepas cakap, manusia dalam konteks dunia akhirat ni ada 4 bahagi. Satu, hidup dalam dunia dan keadaan senang. Akhirat pun dia senang juga. Hidup dalam dunia dia beriman pada Allah, rajin beramal. Akhirat besok dapat balasan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam dunia dalam keadaan beriman pada Allah, tapi akhirat besok, kan, dia dalam keadaan masuk neraka pula, kan, dibalas dengan seksa dan sebagainya asalnya. Kenapa? Kerana dia tengok akhir hidup tadi, rupa-rupanya ada benda yang tak elok dia buat. Syirik pada Allah sebenarnya kan. Syirik pada Allah. Contohlah, ini akhirnya masuk neraka, diazab Allah Ta'ala. Okey. Yang ketiga pula, hidup keadaan dunia ni fakir miskin. Fakir miskin, susah hidup dia. Tapi akhirat besok dalam keadaan bahagia. Okey, keadaan senang lenang masuk syurga.
Yang keempat pula, golongan yang mana kat dunia dia miskin, akhirat pun miskin juga. Ini lah teruk. Dunia kadang susah, kan? Akhirat pun susah. Sebab apa? Kat dunia pun tak pernah solat, tak pernah sembahyang, puasa pun tak ada, kan? Zakat pun tak nak buat, semua tak nak buat, benda baik cuma tak nak buat. Jadi akhirat masuk neraka dah. Jadi antara 4 golongan yang terbaik ialah golongan pertama tadi lah, macam tu. Salah satu kita nak golongan yang pertama, betul tak? Macam tu. Ini adalah kepada orang yang berbuat baik. Kepada orang yang berbuat jahat, Allah Ta'ala kata pula pada mereka, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allakum yarji'un. Walanuziqannahum minal azabil adna, dan sungguhnya kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar, la'allakum yarji'un, semoga mereka akan dikembalikan. Semana azab pada dua, satu azab di dunia, satu azab akhirat. Azab dunia, macam-macam lah, kemiskinan, kesukaran, malapetaka, bencana dan sebagainya. Akhirat, kan, masuk neraka lah, macam tu. Dia terutama orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala lah. Orang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan masuk dalam kumpulan ni. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami akan timpa kepada mereka tu azab yang dekat, ini dunia, sebelum azab yang besar, iaitu akhirat, neraka. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala. Faham kan? Boleh? Dan seterusnya kita masuk hadis yang ke-25. Hadis Sahabi Ma'asyurun An Abi Zar radhiyallahu ta'ala anhu. Rupa-rupanya hadis ni pun daripada Abi Zar juga, Abu Zar. Sebelum ni hadis yang kita baca, hadis 24 daripada Abu Zar Al-Ghifari. Ini pun daripada Abu Zar Al-Ghifari juga. An Abi Zar radhiyallahu ta'ala aidan mana juga. Anna unas min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu berkata mereka itu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mana ada beberapa kumpulan datang pada Nabi, orang kata mengadu masalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu sahabat Nabi juga. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahabal ahdusur bi ujurin, yusalluna kama nusalli, wa yasumu kama nasumu, wa yatasaddaquna fi fuduli amwalihim. Kan? Mereka kata zahaba ahlud dusur, telah pergilah ataupun telah bergeraklah orang-orang yang kaya-kaya ni, dengan mereka membawa biujurin, dengan mereka membawa pahala-pahala. Mereka banyak dapat pahala lah, maksudnya begitu. Mereka kata ada di kalangan orang kaya ni, kan, orang kaya ni kan, orang kaya lah, jadi mereka mendapat banyak pahala. Yusalluna kama nusallin, mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang. Wa yasumuna kama nasumun, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang ada mereka. Ini yang membezakan antara kita dengan mereka, kata sahabat tadi lah. Okey, dalam bab sembahyang kami sembahyang, dia pun sembahyang. Dalam bab puasa kami puasa, mereka puasa. Tapi bila sampai bab sedekah, mereka bersedekah, kami tak ada apa pun nak sedekah. Harta tak ada kan? Ini berbeza antara kami dengan mereka. Ini orang kata mengadu masalah lah gitu. Nampak tak? Ini bagi orang beriman lah. Orang tak beriman dia kata, kan, tak patut betul lah kan? Ataupun Nabi, boleh tak kami rompak mereka? Kan? Kalau orang tak beriman lah, ataupun orang-orang yang nipis iman dia, kan, bila tengok orang kaya ni bersedekah banyak, ya Rasulullah, boleh tak kami rompak mereka semua? Tak.
supaya kami ni dengan harta rompakan tadi boleh kami bersedekah dengan orang ramai. Macam tu. Soalan macam nak menghalalkan cara pula kan. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Jangan kita jadi seperti siapa tu kan? Kalau dalam filem tu dia merompak harta rakyat, dia rompak dia merompak harta orang kaya, rompak harta kaya, lepas tu dia bagi pada orang miskin. Cerita apa tu? Zorro kan? Zorro kan? Bagi yang tengok cerita Zorro lah, dengan naik kuda putih yang pakai pedang kan dia punya berkopeng kan. Okey, Zorro kan? Kan dia suka merompak orang kaya. Dia rompak rumah orang kaya, dia rapah harta dia, lepas tu dia bagi pada orang miskin. Nampak? Seolah macam benda tu baik lah kan. Baiklah tu Ustaz, dia kata tolong orang miskin. Tapi sebenarnya salah juga. Salah tetap salah. Sepatutnya pujuklah orang kaya tadi, bukannya rompak harta dia. Kan, pujuk dengan cara baik supaya mereka bersedekah. Besar pahala sedekah ni tuan. Jadi Zorro pergilah jumpa orang kaya-kaya tu, cakap dekat orang kaya kan, kita kena bantu orang miskin, besar pahala dia. Jadi tak payah nak rompak-rompak. Gitu. Tapi Zorro buat cara macam tu lah. Dalam konteks Islam ni boleh ke? Tak boleh lah macam tu kan. Kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Memang matlamat dia tu baik, tapi cara dia tidak baik. Sama juga kalau kita membina masjid atau surau dengan harta perjudian, menang harta judi kan, sampai kata 1 juta hadiah pertama lah hasil daripada menang Letorian, dapatlah 1 juta ataupun 5 juta lah, sikit banyak, sikit 1 juta Ustaz, okey 5 juta, RM 5 juta ringgit, okey, beda lah buat surau ke buat masjid kan. Macam tu boleh. Satu masjid agak berapa juta Ustaz? Surau tuan-tuan ni agak berapa juta ni? Surau ni, surau kayu ni lah surau kayu campur batu ni kan, ada tak 5 juta? Tak sampai kan? Tak sampai 5 juta. Okey. Kalau ada rezeki esok buatlah surau baru kan. Surau batu kan. Harga 5 juta. Okey. Baik. Qala berkata ia, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Qala, Nabi berkata setelah dia punya sahabat-sahabat tadi, orang miskin tadi kan, dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya ni duit banyak boleh sedekah, kami tak ada apa. Apa jawab Nabi? Qala, Nabi kata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kamu itu sesuatu benda yang boleh kamu sedekahkan? Bukankah ada pada engkau tu satu benda yang boleh kamu sedekahkan? Kemudian apa Nabi sambung lagi? Inna likulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya pada setiap bacaan tasbih itu merupakan satu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Pada setiap bacaan takbir itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap bacaan tahmid itu sedekah juga. Wa kullu tahlilatin, dan setiap bacaan tahlil itu merupakan sedekah. Nampak? Setahlil pun boleh sedekah lah. Pun masalah dia. Orang kata tahlil ni bid'ah ni. Tahlil ni bid'ah. Habis yang ni wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil boleh dijadikan sebagai sedekah. Betul tak? Wa amrin bil ma'ruf sedekah. Mengajak benda yang ma'ruf pun sedekah. Wa nahyi anil munkar sedekah. Mencegah munkar pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan pada kemaluan salah seorang kamu pun sedekah. Bud'i ini kemaluan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Adakah apabila kami mendatangkan syahwat kami itu, adakah padanya pun sedekah ya Rasulullah?
Adakah kita menunaikan kemauan syahwat kita? Adakah itu pun dalam bentuk sedekah juga? Kata sahabat-sahabat tadilah. Maka jawab Nabi, qala ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Apakah pendapat kamu? Ara'aitu maknanya apa pendapat kamu? Asal mana ara'aitu maknanya adakah kamu tak lihat? Ra'a ni masih melihat lah. Tapi di sini tak sesuai terjemahkan melihat. Pendapat. Ara'aitum, apakah pendapat kamu? Law wada'aha fil haram. Kalau seandainya kamu meletakkan air mani kamu tu kepada benda haram, akana alaihi wizrun, adakah baginya itu dosa? Fakazalika, demikian juga iza wada'a fil haram, apabila kamu menumpahkan air mani kamu itu pada benda yang halal, kana lau ajrun, saya adalah baginya itu pun pahala jugalah. So dapat pahala juga. Kalau kita menumpahkan air mani kepada benda yang halal, sudah dapat pahala lah. Dapat. So maknanya pada bud'un, kemaluan pun ada sedekah juga. So maknanya sedekah ni rupanya luas. Tak hanya dalam bentuk harta. Kerana sebahagian orang menganggap bila ada harta bahawa boleh sedekah. Sebenarnya tidak. Okey. Setiap tasbih, setiap takbir, setiap tahmid, setiap tahlil, kita mengajak benda baik, mencegah kemungkaran, betul tak? Semua adalah bentuk sedekah. Buang duri di jalanan pun sedekah. Terus senyum pun sedekah juga. Senyum kan ustaz kan? Apa pun ustaz ni? Senyum daripada tadi kan? Betul ke tak betul? Kan? Senyum pun sedekah. Wan tu tengok senyum daripada tadi kan? Pokoknya Wan senyum. Kan? Adalah pun dua ada senyum itu. Ada orang bertanya ke dia ke, merisi ke kan? Orang merisi ke, kan? Umur dah menyangka usia ujung dah ni. Tapi ada orang minat dia kata, dia atas senyum tadi tu. Senyum kan? Dah lama duduk seorang, kan? Suami pula dah lama meninggal. Betul tak? Kita ingat dengan atuk lah, atuk kita ni kan. Senyum seorang atuk kan. Kenapa atuk senyum kan? Ada lah tu dia kata. Anak dara minat dengan atuk gitu kan. Anak dara minat dengan atuk, tu ya atuk tersenyum gitu. Baik. Hadis yang ke-25, terjemahannya lah. Kita ambil terjemahan dia. Huraiannya insya-Allah akan datanglah. Daripada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu juga, bahwasanya segolongan manusia daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang yang mempunyai harta ni orang kaya telah mendapat pahala lebih banyak pada kami. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Nampak? Ini bezanya. Dalam bab sedekah kami dah tertinggal ya Rasulullah. Dalam bab mengaji ilmu ke, belajar ke kan? Bab muka resmi yang berjemaah pun hebat. Bersainglah, bersaing. Kaya dengan miskin semua bersaing. Dalam bab sembahyang berjemaah ke, dalam bab mengaji, belajar, semua bersaing tu. Kenapa? Tapi dalam bab bersedekah dah tertinggal orang miskin. Maka Nabi SAW berkata, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kamu suatu bentuk, satu benda yang boleh kamu bersedekah? Sesungguhnya dengan tiap tasbih subhanallah, itu sedekah. Tiap takbir Allahu Akbar pun sedekah. Tiap tahmid apa dia? Subhanallah kan? Alhamdulillah, pujian bagi Allah, okay, pun sedekah. Dan tiap tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah pun bentuk sedekah. Sedekah untuk diri kita, dan kita boleh sedekah orang lain pun. Kita boleh sedekah pada orang-orang yang meninggal dunia pun boleh. Mak ayah kita dah meninggalkan, kita sedekahkan pada dia. Macam tu. Dan menyuruh perkara ma'ruf, itu sedekah. Melarang mungkar pun sedekah. Pada kemaluan seorang kamu pun ada sedekah. Mereka berkata, ya Rasulullah, adakah salah seorang kami yang menggunakan syahwatnya
dan adalah baginya pahala pada perbuatan itu, ya Allah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, dia kata, apakah pendapat kamu kalau digunakan pada benda yang haram? Adakah dosa atasnya? Maka demikian pula apabila kita menggunakan syahwatnya dengan benda yang halal, adalah baginya itu pahala. Ataupun menumpahkan air mani lah. Ke mana ditumpahkan? Kalau benda haram, haram lah. Kalau halal, halal lah. So dapatlah pahala insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Boleh tak? Boleh kan? Syarahannya, hadis ini diriwayatkan daripada Imam Muslim, daripada Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula banyak yang meriwayatkan makna hadis ini daripadanya. Ada yang kurang dan ada yang lebih. Okay, ini daripada Muslim dah. Kemungkinan daripada Imam Bukhari pun ada juga hadis yang sama. Ini riwayat pada Muslim. Riwayat Bukhari dia lain sikit dah. Begitu juga imam-imam lain pun, membesar hadis lain pun ada juga meriwayatkan hadis ini. Cuma lafaz-lafaz tu kadang-kadang ada perbezaan sedikit. Tapi maksudnya tetap sama. Maksud tetap sama. Baik, nilaian hadis ini memberi suatu pengertian yang amat bernilai dalam urusan sedekah. Sedekah tidak hanya sahaja dinilai daripada segi kebenaran ataupun harta benda, tetapi penilaiannya meliputi apa sahaja perkataan yang ditetapkan sebagai ucapan yang suci, seperti Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ataupun kita sebut kan Allahu Akbar dan sebagainya. Semuanya jadi sedekah, artinya mendapat pahala lah. Apa sajalah benda-benda baik, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Apa saja ucapan-ucapan baik, kan? Ini semua ada pahala insya-Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara sedekah orang yang mempunyai harta dan yang tidak mempunyai harta. Sampai situlah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya buka persoalan. Kalau ada persoalan nak ditanyakan, ada tak? Ya? Dah belajar. Tak apalah ulang balik. Ulang-ulang tak apa. Sebenarnya kita dah sampai mana? Hadis berapa? Hadis 25. Hadis 25. Muka 295. Dia tak apa lah. Tak apa lah, tak apa. Tak apa dah ulang lagi. Tak apa kan? Bila tunjuk hadis yang ke 25 ni, jadi kita ikut lah bang. Patutnya hadis berapa? 26. Okey. Hadis 25 26 bukan sama je. Tak apa, nanti kita baca hadis 26 lah. Boleh? Dia buat sedekah juga, sama juga. Hadis 25 26 lebih kurang sama hadisnya. Hadis bab sedekah. Jadi macam Mana sedekah dalam bentuk yang lain lah, yang bukan harta. akan datang hadis 26. Boleh, tak masalah. Okey. Apa? Jadi 25 26 lebih kurang sama je. Ni kita baca hadis 26. Okey. Habis Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqan wa taqabbala rizqan halalan barakatan katsira wa sayyana fataya alina wa lana qulubana bi nur ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din,
Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taham bainana wa baina qawmina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min du'a wa min nafsin la tashba' wa min du'a listajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Letak dulu. Letak dulu. Belum matikan. Oh, belum matikan. Matikan dulu. Finish. Nak mampu. Nak mati ke mana? Masa apa tu? Finish. Tekan